Okey, malam ni insya-Allah kita akan buat pembedahan Pembedahan buku Abang Lepat ataupun Ismail Arifin. Okey, sebelum tu kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada kita kebenaran sebagai kebenaran dan berikan kita kemampuan untuk mengikut kebenaran itu, dan tunjukkan kita kebatilan sebagai kebatilan dan berikan kita kemampuan untuk menjauhi kebatilan itu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jadikan kita orang-orang yang ikhlas. Sebab kalau tak ikhlas, sia-sia je sesi ini. Sia-sia untuk saya di dunia dan akhirat saya. Rugi besar kita. Jadi sama-sama yang menyaksikan dan yang disaksikan, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk ilmu, untuk al-haq, ya, untuk menjelaskan perbezaan yang hak dengan yang batil. Amin ya rabbal alamin. Baik, bersama-sama dengan saya pada malam ini adalah bukan Abang Lepat tapi buku-buku Abang Lepat. Pertama, buku Terima Kasih Si Babi Hutan. Saya dah khatam dah. Lam Alif Hamzaya, ini pun khatam juga. Dan juga My Name is Muhammad and I Love You All. Kan? Saya dapat buku-buku ni macam mana? Saya tak beli, kerana saya berpegang bahawa buku-buku ni mengandung kebaikan, tetapi kebatilannya lebih besar daripada kebaikannya. Jadi saya tak akan menyumbangkan duit saya lah untuk menyokong usaha ini. Jadi minta maaf Abang Lepat minta maaf kepada peminat-peminat Lepat. Buku yang saya dapat ni ada yang saya pinjam, ada yang orang hadiahkan kepada saya. Buku terbaru Lepat saya tak baca lagi, tak dapat lagi. Wanita Melayu Mencari Tuhan, something like that. Baik, izinkan saya rumuskan, ya. Saya nak rumuskan ketiga-tiga buah buku ini dulu sebelum kita masuk dalam pembedahan. Buku yang pertama, Terima Kasih Si Babi Hutan. Saya boleh rumuskan buku ini, watak utama dia adalah berkenaan dengan babi hutan ini. Babi hutan ini adalah watak utama. Babi hutan ini berusaha mengenal diri dan mencari Tuhan. Akhirnya dia mengenal Tuhan, dan Tuhan yang dikenal itu adalah melalui jalan makrifat. Okey, itulah rumusan kepada buku ini. Babi hutan mencari Tuhan, akhirnya mencapai makrifah. Buku yang kedua, Lam Alif Hamzaya ini, adalah berkenaan dengan kisah cinta. Kisah cinta Laila dan Majnun, yang mana akhirnya masing-masing bersetuju untuk menghentikan percintaan mereka dan memfokuskan cinta mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Buku yang ketiga, My Name is Muhammad and I Love You All. Kandungan buku ini adalah berkenaan seorang pengganas yang akhirnya meninggalkan aktiviti pengganasan. Dia masuk tarekat, dia jumpa jalan makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya adalah saja nak buat Abang Lepat kalau dia tengok, ataupun kawan-kawan Lepat ataupun peminat-peminat Lepat saja nak buat mereka marah. Sebab apa yang saya sampaikan tadi itu adalah penyelewengan kepada isi kandungan kitab-kitab ini. Apa yang saya sampaikan tadi itu adalah penyelewengan yang saya sengajakan. Ini eksperimen saja. Saya tahu yang mendengar tadi itu, kalau Lepat dengar ataupun pengikut-pengikut Lepat dengar, saya tahu ada yang marah. Itu bukan yang dimaksudkan oleh Abang Lepat. Itu bukan isi kandungan buku Terima Kasih Si Babi Hutan. Itu bukan isi kandungan buku My Name is Muhammad and I Love You All.
Itu bukan isi kandungan lam alif hamzah ya. Itu adalah penyelewengan. Itu adalah satu bentuk tahrif ke atas maksud abang lepat. Itulah juga yang diperbualkan oleh abang lepat sejak kebelakangan ini. Kan, dia ambil video-video sebahagian ustaz-ustaz, kan, lepas tu dia post, dia kata, oh, ini bukan yang saya cakap, ini fitnah ke atas saya dan sebagainya. Saya nak beritahu, abang lepat dan orang-orang yang menyokong abang lepat, itulah sebab yang sama masyarakat awam rata-rata marah dengan abang lepat, marah dengan aliran yang abang lepat bawa. Sebab abang lepat bukan menyelewengkan buku A, buku B, buku saya ke, buku Stephen Hawking ke, buku Lucifer ke. Kamu bukan menyelewengkan buku dia orang. Tapi yang buat orang marah adalah abang lepat hakikatnya telah menyelewengkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang marah. Abang lepat marah bila orang selewengkan apa yang abang lepat cakap. You tak kata tapi orang lain kata, you kata, you marah, you kata fitnah. Sebab yang samalah orang marah dengan you. Sebab yang samalah orang marah dengan aliran yang you bawa. Sebab you menyelewengkan Al-Quran. Hari ini saya akan tunjukkan bukti. Saya akan tunjukkan bukan daripada video-video, tetapi daripada buku-buku yang abang lepat tulis sendiri. Saya harap anda bertanggungjawab terhadap apa yang dia tulis. Saya dah tandakan banyak dah ni. Banyak dari kitab ni. Banyak sebenarnya. Kalau saya nak sentuh ni tak habis berhari-hari. Too many problems dalam buku-buku ini. Tapi saya tak nafi dalam masa yang sama ada yang menarik, ya. Ada yang baik dalam kitab-kitab yang ditulis oleh abang lepat ni. Pada saya buku inilah yang paling bersih di kalangan yang lain dan ada interesting chapters dan ada manfaat yang boleh diraih. Itu saya tak nafikan. Bukan saya nak kata semuanya masalah, semuanya batil, semuanya rosak lagi merosakkan. That's not my point, ya. Yang baik kita kata baik. Tetapi mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaat yang dibawa. Saya ulang lagi sekali. Mudarat yang dibawa ataupun yang terkandung dalam buku-buku ini jauh lebih besar daripada manfaat yang dibawa. Saya tak mau buang masa. Kita terus masuk dalam pembuktian. Saya kata tadi abang lepak menyelewengkan Al-Quran dan Sunnah. Ada hak tak untuk saya marah? Ada hak tak umat Islam marah? Ada hak tak untuk umat Islam kata kalau ada orang menyelewengkan makna Al-Quran dan buat secara terbuka, siap tulis buku, saya nak tanya, ada tak kita sebagai orang Islam hak untuk marah dan untuk membetulkan, bahkan untuk mengatakan ia adalah kesesatan? Sudah tentu. Sebab agama Islam ni bukan agama abang lepat. Agama Islam ni bukan agama saya. Agama Islam adalah agama wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, kepada Nabi-Nabi sebelum itu, untuk kita ambil panduan, pandu hidup kita, ikut supaya selamat di dunia dan akhirat. Jadi bila ada orang yang selewengkan pegangan kita ini, sudah tentu kita ada hak untuk tegur. Saya tengok sebahagian video-video abang lepat kata macam ni, ataupun pengikut-pengikut abang lepat lah, khususnya ketika menjual buku Wanita Melayu Mencari Tuhan. Ramai yang kata, siapalah kita nak menyesatkan manusia lain, kan? Ini semua adalah hak Allah. Allah yang beri hidayah, Allah yang sesatkan. Seolah-olah kita ni tak boleh nak ada pandangan tentang agama. Seolah-olah kita ni tak boleh nak kata pandangan A betul, pandangan B salah. Kalau betul lah macam tu, abang lepat dan pengikut-pengikut abang lepat pun tak boleh nak kata orang yang tuduh abang lepat salah sebagai salah. Because abang lepat dan teman-teman abang lepat buat benda sama. You kata orang tak boleh tuduh you sesat, tapi you perasan tak, you telah menuduh orang yang mengatakan you sesat sebagai salah. So what's the difference? Comes back to square one. Orang lain tak boleh tuduh you, tapi you boleh tuduh orang lain. Ini tak fair. Ini bukan tanda makrifah. Ini bukan tanda orang yang dah kenal Allah. Ini tanda orang yang belum kenal lagi. Kalau betul-betul dah kenal, you tak ada masalah pun orang kata you sesat. Bahkan kalau you betul kenal Allah, you akan minta, kalau saya sesat, tunjukkan saya di mana silap saya. Awak tak nafikan terus, tapi sayangnya nafi. Manusia tak ada hak untuk menyesatkan manusia lain. That's not true. Sebab agama Islam ni kita berpegang pada dia. Yang hak itu jelas, yang batil itu pun jelas. Jadi kalau kebatilan itu jelas, kita ada hak untuk tegur. Seperti mana kalau apa yang saya cakap hari ini batilnya jelas, abang lepat juga ada hak untuk tegur, kan? Pengikut-pengikut abang lepat juga ada hak untuk tegur. Dan saya tak akan kata siapa abang lepat nak tegur saya. Yang boleh tegur saya hanya Allah. Yang boleh kata saya, mana boleh macam tu. Itu sombong. Itu sombong. Kita sesama manusia, kita saling tegur menegur. Kalau you salah, I betulkan. Kalau I salah, you betulkan. Bukankah itu cara yang lebih baik? Jadi tanpa membuang masa,
Ada orang tanya ni, buku-bukunya satu masalah, tapi editor serta penerbitnya pun sama sesat ke? Allahu a'lam. Malam ni saya nak fokus kepada buku-buku beliau. Saya mohon untuk tidak bercakap berkenaan dengan isu lain dulu. Ustaz Tashrul jangan nakal sangat. Okey. Baik, kita pergi ke terima kasih si babi hutan. Saya nak tunjukkan di mana penyelewengan jelas kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ada buku ni boleh keluarkan untuk pastikan bahawa tukilan saya ni betul. Takut saya fitnah pula kan nanti, atau saya tersilap tukil. Okey, di antara muka surat 166, ini perdebatan antara watak utama dalam kitab ini dengan Mat Dauf, D-A-U-F, Mat Dauf. Berlaku perdebatan dekat kedai kopi. Okey. So keluar isu tentang solat lah, kan? Timbullah isu berkenaan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa in khiftum farijalan aw rukbana. Ayat tersebut dalam surah Baqarah ayat 239. Abang lepat mendakwa, yalah, walaupun nama dalam buku ni tak tulis lepat, tapi penulisnya adalah Abang Lepat. Dan saya sangka Abang Lepat juga bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh watak utama itu. Okey, kalau Abang Lepat tak setuju, Abang Lepat kena cakap terus terang, you tak setuju. Saya ambil sebagai watak utama itu berpegang dengan pegangan apa yang Abang Lepat pegang. Apa watak utama ni kata? Bila kita ketakutan, ada rukhsah ataupun keringanan solat untuk orang yang takut. Rujuk surah Baqarah ayat 239, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kamu dalam keadaan ketakutan, maka kamu boleh solat dalam keadaan menunggang ataupun berjalan. Maksudnya tak payah menghadap kiblat. Dalam takut. Jadi watak utama tu tanya kepada Mat Dauf, ni takut yang macam mana? Takut di mana? Mat Dauf kata, sudah tentu isu dia adalah dalam kes peperangan. Bila dalam peperangan, awak dalam ketakutan, tahu akan diserang, maka tidak wajib untuk awak menghadap kiblat. Awak boleh sambil menunggang unta tu sambil solat, niat bismillah, dan baca Fatihah dan segala rukun-rukun yang boleh jaga bismillah. Tapi watak utama ni kata bukan. Dia kata itu adalah tambahan. Dalam Quran tak ada sebut pun bahawa ayat itu adalah berkenaan dengan peperangan. Maksudnya secara umum, kalau takut, kalau menghadapi bahaya, maka tak perlu menghadap kiblat dan sebagainya. Boleh naik kereta sambil solat, boleh macam-macam lah. Tak perlu mengikut rukun fi'li yang biasa kita buat. Ini adalah penyelewengan kepada makna Quran. Ini adalah penyelewengan. Saya nak tanya, macam mana kita nak faham Al-Quran? Pertama sekali, kita nak faham Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir Quran bil Quran. Ada ayat tertentu yang Allah wahyukan secara ringkas dalam surah tertentu, tapi dalam surah lain Allah jelaskan. Jadi kita rujuk kepada surah lain. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala berikan penjelasannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi yang jelaskan makna ayat-ayat tersebut. Maka ayat 239 surah Baqarah itu, Abang Lepat kata tak ada kena dengan peperangan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka faham bahawa ia berkaitan dengan peperangan. So sekarang ni saya nak ikut pandangan Abang Lepat ke, saya nak ikut pandangan ataupun tafsiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau nak ikut tafsiran sahabat Nabi SAW, boleh rujuk ke tafsir Ibn Kathir. Ini salah satu tafsir yang simple. Sebab tafsir Ibn Kathir ini banyak merujuk terus kepada hadis Nabi SAW. Tak banyak pandangan sendiri yang diberikan oleh pentafsir ini, iaitu Ibn Kathir. Jadi ayat tersebut Nabi faham, sahabat faham tentang peperangan. Sekarang ni saya nak tanya, mana Abang Lepat dapat bahawa ia tak ada kena-mengena dengan peperangan? That is the question. Dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim, dijelaskan bahawa ia adalah berkaitan dengan peperangan. Maksudnya, di luar peperangan, it does not apply.
Maka dalam buku tu, dalam 160 lebih ke atas juga, panjang cerita dia, perdebatan tu panjang. Maka watak utama tu kata ayat ni bermaksud apa saja bahaya. Kalau kita dalam keadaan bahaya, maka kita boleh solat dengan bentuk itu. Maka apa bahaya yang dimaksudkan oleh watak utama tersebut? Bahaya dia adalah fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celaka ataupun neraka wail ke atas mereka-mereka yang solat dan lalai dalam solatnya. Jadi setiap kali kita nak solat, kita kena tahu bahawa ada kemungkinan kita akan dineraka wailkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dicampak dalam neraka wail bila kita lalai dalam solat kita. Maka itu secara tidak langsung, nak masuk solat saja sudah berada dalam bahaya. Jadi watak utama ni seolah-olah nak kata bahawa setiap kali kita nak masuk solat, kita berada dalam bahaya. Maka kita bolehlah ikut solat khauf yang tadi tu. Ini pemahaman siapa ini? Ini penyelewengan kepada ayat Al-Quran. Nabi tak ajar macam tu. Sahabat Nabi tak ajar macam tu. Para tabi'in tak ajar macam tu. Takkan lepas 1400 tahun tiba-tiba datang abang lepat, boleh kata Nabi salah, sahabat salah dan sebagainya. Baik. Mungkin ada yang mempersoalkan, Ustaz Noh, abang lepat ni dia tak pakai hadis pun. Tapi pun tak betul. Sebab dalam buku-buku dia ada tukil. Dia kata Nabi Muhammad kata. Nabi Muhammad kata. Maksud dia taklah tolak hadis. Tapi yang peliknya dia sokong Kasim Ahmad. Betul tak? Kalau saya tipu, cakap saya tipu. Betulkan saya. Tapi boleh rujuk ke Facebook, ke YouTube, type Lepat Kasim Ahmad. Jelas dalam video tersebut, abang Lepat mempertahankan Kasim Ahmad. Dia pertahankan Kasim Ahmad. Dan kita tahu Kasim Ahmad ini, dia ada kata dia tak tolak hadis, ada kata, tapi yang kita faham bahawa dia sebagai mungkir sunnah, orang yang menolak keabsahan hadis. Ni apa benda pula ni, dah hitam dah tu. Saya pun tak tahu apa poin Muhammad Rosdan bin Muhammad Noh ni. Kalau ada poin sila jelaskan. Okey. Saya cadang fokus kepada topik yang dibincangkan pada hari ini. Jadi isu Kasim Ahmad ni, kalau semua tengok video tersebut, dia bukan setakat pertahankan Kasim Ahmad je. Ada benda yang lebih teruk daripada tu. Ini yang saya kata penyelewengan. You don't have the right to menyesatkan umat Islam. Kamu tak ada hak. Dan benda yang kamu buat ni salah. Jadi seluruh umat Islam, bukan saya sahaja, ada hak untuk kata abang Lepat, tolong hentikan menyebarkan kesesatan yang abang Lepat bawa. Every one of us has the right. Sebab apa? Sebab amar makruf nahi mungkar Allah telah bertanggungjawabkan ke atas bahu manusia. Ke abang Lepat rasa amar makruf nahi mungkar tu kerja Allah seorang, Allah sendiri saja? Kita dipertanggungjawabkan. Nampak kebatilan, kita kena betulkan, kita kena tegur berdasarkan tahap mana kekuasaan yang kita ada. Kalau kita tak ada kuasa, kita guna lidah kita. Macam saya tidak kuasa, saya gunakan hujah. Saya ada tanggungjawab untuk tegur. So jangan bring this issue of hanya Allah yang boleh sesatkan. No, kita ada tanggungjawab untuk membetulkan yang salah. Yang betul kita kata betul, yang salah kita kata salah. Maka apa lagi yang dalam video tersebut saya nak kongsi? Sebab ada orang tanya, mungkin abang Lepat ni menolak hadis. Pada saya dia tidak menolak hadis, tapi dia pertahankan Kasim Ahmad. Dan dalam video yang dipertahankan Kasim Ahmad tersebut, timbul isu Muhammadur Rasulullah tu siapa? Syahadah Muhammadur Rasulullah. Seolah-olah abang Lepat macam nak mengatakan bahawa Muhammad ni sama sepanjang sejarah. Dan setiap Nabi tak ada nak kata aku bersaksi bahawa aku Rasulullah. Maksudnya aku tu merujuk kepada Muhammad bin Abdullah, ataupun aku merujuk kepada Adam, ataupun aku merujuk kepada Ibrahim. Seolah-olah nak menunjukkan bahawa ia menunjukkan kepada Nur Muhammad ataupun hakikat Muhammadiyah. Ini yang saya faham. Kalau salah, betulkan saya. Tapi itu yang saya faham. Kemudian apa abang Lepat kata? Ini lagi bahaya. Dia kata, salam, kalau kita sembang dengan ahli fiqah ni, kita akan sedar bahawa benda ni bercanggahan, opposite. Benda ni opposite dengan apa yang difahami oleh ahli fiqah. Now, this is a very dangerous statement. Kamu seolah-olah nak mengatakan bahawa jalan ma'rifat menyanggahi jalan fiqah. You said yourself, opposite. So sekarang ni saya nak penjelasan. Dan umat Islam di Malaysia berhak untuk minta you penjelasan. Penjelasan dia adalah, adakah abang Lepat nak mengatakan bahawa jalan orang fiqah itu menyanggahi jalan ahli ma'rifah? Sebab abang Lepat sendiri kata, kalau kita dah sampai level tu, dia menyanggah jalan ahli fiqah. Adakah dalam Islam ni ada dua kebenaran? A,
menyanggahi B dan dua-dua betul, ataupun A menyanggahi B, A betul, B salah, ataupun B betul, A salah. Which one are you talking about? Ini dah bawa masuk the concept of relativity of truth. Maksudnya tidak ada kebenaran yang objektif. Everything is based on perspective. Perspektif ahli fiqah betul-betul lah, tapi apa yang betul bagi ahli fiqah bercanggahan dengan apa yang betul pada ahli ma'rifat. Now this is a very dangerous statement. Kami mengatakan bahawa Islam ini harmonious. Fiqah dalam Islam, akidah dalam Islam, tasawuf dalam Islam, dia saling sokong menyokong. Dia saling benar membenarkan satu sama lain. Dia bukan menyanggahi. Kalau ada sesiapa yang datang bawa ajaran saya ni level tinggi, dan level dah sampai level ni, dia akan sanggah level 1. Itu merobohkan agama Islam. Okey, itu merobohkan agama Islam. Jadi saya minta Abang Lepat, kalau boleh come forward and justify yourself, explain yourself, because that's a very dangerous statement. Okey, untuk kata jalan ahli fiqah dengan jalan ahli makrifat bercanggahan. Saya nak kata bahawa ia tidak bercanggahan. Hakikatnya ia saling sokong menyokong dan menguatkan. Sebab Islam itu tauhid, agama yang harmoni. Semua bahagiannya saling mengharmonikan satu sama lain. Baik. Jadi itu salah satu contoh penyelewengan. Jadi Abang Lepat seolah-olah nak kata orang yang tak dapat khusyuk dalam solat, orang yang lalai dalam solat, dia akan dicampakkan ke dalam neraka wail oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua orang yang nak solat berada dalam bahaya. Ada risiko untuk dicampak dalam neraka wail. Seolah-olah nak mengatakan kalau tak khusyuk, tak payah solat. Abang Lepat kena come clean. Okey? Sebab kelihatan Abang Lepat nak menafik. Saya tak kata tak payah solat. Saya ulang lagi sekali statement saya. Abang Lepat seolah-olah nak mengatakan bahawa siapa yang tak khusyuk lebih baik tak payah solat. Sebab apa? Kalau solat tak khusyuk, maka akan dicampak dalam neraka wail. Awak boleh jumpa dalam buku ni dialog di antara mereka. Bahkan ditanya kepada Mat Dauf ke Abang Pilot tu, saya lupa, ditanyakan, kita ni tak faham, tak khusyuk dalam solat, jadi kenapa kita buat? That is a very leading question. Itu secara indirect. Walaupun Abang Lepat tak pernah kata tak payah solat, tapi nak mengatakan sesuatu ada dua jalan. Satu secara langsung, lagi satu secara tidak langsung. Mudah kata macam inilah. Saya nak kata bahawa segala yang disembah oleh manusia itu tak salah, semua betul. Tapi saya tak nak cakap macam tu, sebab kalau saya cakap secara terus terang, orang akan tuduh saya musyrik. Jadi apa saya kata? Hakikatnya yang wujud hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pokok, matahari, bulan, dan orang-orang yang menyembah bulan, menyembah pokok, hakikatnya mereka menyembah Allah juga. Nampak Saya tak kata pergi sembah bulan, pergi sembah matahari, pergi sembah betul. Tapi secara tak langsung saya telah mengiyakan, saya telah mengatakan bahawa syirik tak ada masalah. Sama juga macam isu solat. Saya boleh aja kata tak payah solat, kan? Solat ni dalam hati. Tapi kalau saya cakap macam tu, orang akan tuduh saya sesat, senang. Cara satu lagi, saya boleh kata khusyuk ni sangat susah dan tak ramai orang dapat khusyuk. Kebanyakan orang yang khusyuk solat tak dapat khusyuk, dan orang yang tak khusyuk dalam solat akan dicampak dalam neraka wail. Jadi conclusion dia apa? Ini pandai-pandai fikir sendiri, kan? Manusia ada akal, manusia boleh fikir. So in the end of the day, dia bawa ke situ juga. Sebenarnya ada banyak ni saya nak sentuh. Sekejap kasih saya time sikit. Baik, saya nak bacakan satu statement dalam buku ni. Pada saya, ni watak utama ni kata, pada saya, sebenarnya bahaya yang ada itu terletak pada tiap kali kita berdiri untuk sembahyang. Dalam Al-Quran tiada disebut bab qada. Yang ada disebut ialah barang siapa yang meninggalkan sembahyang, hukumnya adalah kafir. Ni saya tak pasti mana dia dapat. Okey, dalam Quran tak ada ayat ini. Okey, saya tak pasti mana abang dapat benda ni. Yang ada dalam hadis Nabi SAW. Okey, siapa yang meninggalkan solat, yang memisahkan manusia dengan iman adalah solat. Okey, maksudnya kalau tinggalkan solat boleh jatuh kafir. Jadi dalam Quran tak ada ayat ni. Dan sesiapa yang tak khusyuk dalam sembahyangnya, hukumnya adalah ke neraka wail. Ini yang saya kata tadi. Abang pilihlah di antara satu. Yang mana satu abang mahu. Boleh ambil free, tak payah nak bayar 5 dek pun. Sebab abang tak perlu dah nak beli tiket ke neraka wail. Sebab tiketnya berupa sekeping nilai sikap, iaitu sikap endah tak endah. Buat sudah terima ke tak terima itu belakang cerita.
Kita tengok esok di sana nanti. Jadi itulah tiketnya dan itulah bahayanya. Jadi abang lepas nak kata bahawa setiap kali kita nak solat ada bahaya, maka bila bahaya kita boleh solat khauf. Tak perlu menghadap kiblat, tak perlu nak ikut rukun qauli, rukun fi'li dan sebagainya. Maka ini adalah penyelewengan jelas kepada mana Al-Quran. Saya nak cabar lagi sekali. Tolong bawa bukti daripada mana abang lepas bawa penjelasan seperti itu. Ahli tafsir mana yang menafsirkan seperti itu? Kalau abang lepas tak merujuk tafsir, saya nak tanya, adakah abang lepas seorang pentafsir Al-Quran? Adakah abang lepas sudah mencapai tahap kemampuan untuk mentafsirkan Al-Quran? Kalau dah capai, terus terang dengan kami. Abang lepas sudah kuasai ilmu-ilmu untuk mentafsirkan Al-Quran. Kalau tidak menguasai ilmu-ilmu mentafsirkan Al-Quran, maka saya nak tanya, macam mana abang lepas boleh merumuskan dengan rumusan tersebut? Abang, sehari 5 kali kita terdedah pada dua keadaan ini. Bukan peperangan yang di luar, tetapi peperangan di dalam diri kita sendiri. Jika tidak khusyuk, maka diistilahkan gagal. Ini salah faham ayat Al-Quran, salah faham erti khusyuk, salah faham erti tawaduk, salah faham erti lalai. Sebab tu saya kata, abang lepas menyelewengkan Al-Quran. Bila diselewengkan makna Al-Quran, rumusan dia akan tak ke mana-mana tak? Pertama kali saya nak ulang balik benda ni. Ayat tersebut, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Ibnu Abbas ni siapa? Ibnu Abbas ni adalah ulama di kalangan sahabat. Nabi doakan dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajarkan dia pentakwilan. Apa tafsiran Ibn Abbas? Apa tafsiran Ibn Abbas? Ibn Abbas kata ayat ni diturunkan kepada golongan munafik. Maksud dia orang-orang yang mendirikan solat bukan nak solat, dia tak solat pun. Dia nak tunjuk orang lain yang dia ni Islam. Maka dia solat dekat masjid, dia tunjukkan yang dia solat. Sudah tentu dia tak ingat Allah dalam solat dia. Ingat pun mungkin sikit lah, takut kena petir ke, takut atap masjid hentak kepala dia ke. Mungkin itu saja yang dia ingat Allah kot, kan? Jadi itu maksud sahun. Kemudian dah dijelaskan, alladzina hum yura'un. Mereka ni golongan yang solat sebab untuk orang lain, untuk tunjuk orang lain. Bukan untuk orang macam kita yang solat bila seorang kamu kita solat. Bila solat seorang-seorang nak tunjuk kat siapa? Tapi bila kita solat seorang-seorang pun kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita terlalai. Ayat ini bukan untuk orang yang macam tu. Bukan maksud ayat itu untuk mengatakan bahawa orang yang tak khusyuk 100% akan dineraka oleh Allah. Bukan itu. Itu penyelewengan kepada makna Al-Quran. Jadi saya harap berhenti mentafsirkan Al-Quran secara salah itu. Ada lagi pandangan ulama mengatakan bahawa sahun dekat sini sengaja melewat-lewatkan solat. Melewatkan maksud dia apa? Melewat sampai terlepas waktu solat. Bukan melewatkan, sebab Nabi SAW bukan setiap masa Nabi solat exactly in the same time. Okey, bahkan pernah berlaku. Okey, saya tak payah cakap lah benda tu. Itu untuk perbincangan hari lain. Okey, jadi bukan isu melewatkan. Saya nak solat Isyak pukul 10, bukan sekarang. Adakah saya termasuk dalam orang yang Allah neraka wailkan? Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi orang yang melengah-lengah sebab dia memang tak nak solat. Dia hanya nak tengok orang, tunjuk orang. Faham tak? Jadi bila orang tak ada, dia tak solat. Bila orang ada, baru dia nak tunjuk yang dia solat. Dan dia ni memang jenis malas nak solat. Sebab dia memang munafik. Dia bukan nak sembah Allah pun. Jadi dia lengah sampai terlepas waktu. Itulah orang dia. Kemudian Allah jelaskan lagi, wa yamna'unal ma'un. Dan mereka yang menghalang manusia lain buat kebaikan kepada manusia lain. So ini bukan any Tom, Dick and Harry. Ini bukan orang-orang yang solat tak lalai sekejap. Bukan tu. The verse is not talking about that. Rasulullah SAW ingatkan kita, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Maksud dia kita solat, kita cuba untuk ingat Allah. Kita cuba untuk ingat kebesaran Allah. Tapi tak boleh elak. Kadang-kadang akan terlalai, akan terlupa. Sebab itu kemampuan manusia. Saya yakin tak ada seorang pun manusia dalam dunia ni yang berani mendakwa saya dah berjaya solat 100% saya khusyuk dalam solat saya. Saya yakin tak ada seorang wali pun yang berani untuk mengaku sekalian. Pernah tak kita dengar mana-mana sahabat Nabi mengaku begitu? Pernahkah kita dengar bahkan Nabi SAW mengaku, aku solat, aku khusyuk 100%? Pendakwaan itu ada tak? Setahu saya tak ada. Kalau siapa yang pernah dengar, share dengan saya. Saya tak pernah dengar para sahabat Nabi dengan beraninya mendakwa, oh kami berjaya khusyuk 100%. Saya tak pernah dengar seorang tabi'in
mengatakan begitu. Tabi'in. Bahkan tak ada wali-wali Allah yang berani untuk mendakwa saya solat, saya khusyuk 100%. Jadi maksud dia apa? Tak adalah orang yang berjaya solat kalau ikut tafsiran Abang Lepas ni. Sebab tu saya kata ini penyelewengan. Jadi nasihat saya kepada semua yang nak solat, jangan jadi takut pula nak solat lepas ni. Ni bahaya besar sebab orang yang tak faham, yang baru belajar agama, jadi takut nak solat. Itu bukan solat, bismillah. Kamu boleh khusyuk 2 minit dalam solat pun, try your best. Hamparkan sejadah, serahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatkan kebesaran Allah, azamatullah. Ingatkan bahawa ini adalah solat terakhir kita mungkin, kan? Allah sedang melihat kita, Allah tahu apa dalam hati kita. Bismillah. Siapa yang nak mula solat, jangan takut, cuba. Ustaz, saya memang makhraj belum betul, Ustaz, saya tak hafal. Bismillah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ni yang saya pelik, orang-orang macam ni, mereka suka sebut Allah Pengasih, Allah Penyayang, tapi bila bab solat, macam Allah ni diktator pula, macam Allah ni jadi Hitler pula, macam Allah ni terlalu kasar, terlalu fir'aunik, lalai sikit campak neraka well. Apa ni? What kind of God you are talking about? Are you talking about Ar-Rahman? Are you talking about Ar-Rahim? Is that how you think this religion is? Dalam buku ni cakap pasal kasih sayang Allah, kasih sayang Allah, tapi dalam solat senang-senang Allah nak campak manusia dalam neraka well. So think about it. Kita sama-sama fikir. Apa lagi? Baik. Kemudian dalam kitab ni seolah-olah Abang Lepas ni nak mengatakan bahawa tengok Nabi-Nabi dulu solat macam mana, kan? Contoh solat yang 50 waktu tu, kan dikatakan bahawa Nabi Musa kata umat aku pun tak boleh tanggung. Seolah-olah nak mendakwa bahawa orang dulu adalah solat 50 waktu. Jadi Lepas seolah-olah macam nak tanya, macam mana mereka solat pada waktu itu? Nak solat 50 waktu, seolah-olah secara tak langsung dia nak katakan bahawa it's not necessarily with their bodily movement. Okay, it's not necessarily with rukun qauli, rukun fi'li dan sebagainya. Kemudian ditanya pula, macam mana Nabi Muhammad SAW solat sebelum jadi Nabi? Ni apa cerita ni? Adakah riwayat yang mengatakan bahawa Nabi solat sebelum jadi Nabi? Gua Hira tak ada orang tahu, kan? Tapi adakah di sana riwayat yang mengatakan Nabi angkat wuduk, kan, solat zuhur, solat asar, solat subuh sebelum turunnya perintah untuk solat? Yang kita tahu tak ada. Kita boleh kata Nabi Muhammad SAW tidak solat sebelum turunnya perintah solat. Apa masalah dia? Nabi belum jadi Nabi pun, kan? Rasulullah masih mencari-cari. Dhallan fahada, kan, dalam surah Ad-Duha. Ayat tu ada kata bukan sesat. Maksud dia Nabi belum dipilih jadi Nabi, belum ditunjukkan jalan yang lurus, kan? Ada yang tafsirkan sebagai Nabi tak tahu, Nabi sesat sebelum tu. Ada yang tafsirkan begitu. Saya tak mau nak kata mana satu betul, mana satu salah. Yang penting kita boleh kata dengan yakin, soalan Nabi solat macam mana sebelum turun wahyu tentang solat is a non-issue. Okay, is a non-issue. Timbul pula isu berkenaan dengan macam mana Allah ni boleh tukar fikiran dia. Sekejap kata 50, lepas tu kurangkan, lepas tu kurangkan, lepas tu kurangkan. Saya pernah berdebat dengan orang-orang anti hadis. Okay, ini antara topik mereka yang favourite mereka keluarkan. Mereka favourite keluarkan isu ni. Mereka kata hadis ni tak masuk akal. Hadis ni adalah Bukhari, Muslim kalau tak salah saya, Bukhari dan Muslim. Tak masuk akal. Seolah-olah Allah ni macam fickle minded, kan? Sepatutnya Tuhan ni dah tahu, dah buat satu keputusan, tetaplah. Ni tak, batu 50, lepas tu kurangkan dan sebagainya. Jadi mereka kata hadis ni kita tak boleh nak pakai, ataupun kita boleh meragui akan kesahihan hadis ini. Pada saya agak pelik. Apa masalah sebenarnya kita nak terima hadis ini? Saya nak kata bahawa hadis ini Allah nak menunjukkan kasih sayang dia. Ini diskaun yang Allah berikan kepada manusia. Katalah saya ada anak, saya nak tunjukkan anak saya bahawa saya merahmati dia, saya sayang, saya nak ringankan dia. Saya nak dia kemas bilik dia saja, tapi kerana saya nak dia faham bahawa saya boleh paksa dia untuk buat benda lebih daripada tu. Jadi saya kata pada dia, Ahmad, datang sini. Ayah nak kamu kemas seluruh rumah ni, semua bilik cuci bersihkan. Tapi kita dah niat daripada awal nak dia bersih.
Daripada awal sekejap ada perukiah kat sini, sila tolong saya. Apa tadi, kan terlupa point. Diskaun. Saya daripada awal, saya nak anak saya bersihkan bilik dia saja. Tapi strategi saya kata pada dia, ayah nak kamu bersihkan satu rumah. Niat saya apa? Nak dia bersihkan satu bilik je sebenarnya. Tapi sebelum dia jalan, kata, Ahmad, mari sini. Tak apalah. Kamu tak payah kemas ruang tamu. Kamu kemas bilik kamu dengan bilik ayah je. Sebelum dia patah balik, saya panggil lagi. Tak apalah, ayah kasih diskaun lagi lah. Kesian ayah tengok kamu. Kamu kemas saja bilik kamu sendiri. Adakah itu bermakna saya fickle minded? Adakah itu bermakna saya bertukar-tukar pendirian saya? Tidak. Saya nak tanamkan dalam jiwa anak saya bahawa I love you. Saya nak ringankan untuk awak. Saya boleh saja buat awak kemas satu rumah. Macam Allah boleh saja buat kita solat 50 waktu. Boleh kalau dia nak. Tapi daripada awal memang Allah nak kita solat 5 waktu saja. Tapi Allah sengaja buat macam tu. Biarlah Allah nak ada drama. Siapa kita? Kan? Allah pun ada sense of humor dia kan. Dia pun ada cara dia deal dengan hamba dia. Kamu jangan ingat Allah ni bosan macam kita ni kan. So ada cerita dia kan, ada penceritaan Nabi naik sampai berapa kali, lepas tu Nabi kata aku malu nak minta lagi. So orang-orang yang kreatif, yang boleh tulis buku-buku kreatif macam ni, saya tak faham macam mana mereka tak boleh berfikir secara kreatif untuk faham hadis ni. Okey. Ini masalah saya sebab banyak sangat point, jadi saya confuse mana satu nak start. Tapi ada satu benda saya suka. Dalam buku Terima Kasih Si Babi Hutan ni, Bapak memberikan kiasan di mana watak utama ni minta bantuan macam-macam binatang. Minta bantuan ikan paus lah, minta bantuan tak silap saya harimau ke apa. Minta bantuan itu, minta bantuan ini. Dan binatang-binatang ni pada awalnya semua kata nak tolong. Nak tolong, boleh tolong. Tapi akhirnya mereka kata, oh minta maaf kami tak boleh tolong. Kan? Seolah-olah nak mengatakan bahawa ya, mungkinlah dalam hidup Abang Lepat juga Abang Lepat melalui perkara yang sama. Krisis yang Abang Lepat lalui dengan anak Abang Lepat, dengan isteri Abang Lepat, isu perceraian dan sebagainya. Abang Lepat mungkin cuba minta tolong bagi kepada orang-orang besar. Kan? Semua kata boleh tolong, lepas tu tak boleh tolong. Wallahualam. Pada saya itu kiasan yang cantik lah. Okay? Itu I give it to you lah. Dan bagi siapa yang nak review buku ni, bukan saya seorang dah review. Sahabat kita, siapa nama dia? Book Surgeon kan? Ada YouTube ni, nama dia Book Surgeon. Siapa yang berminat boleh pergi ke YouTube channel mereka. Mereka ada buat review-review pendek, short reviews. Okey. Wallahi saya nak kata ada banyak lagi isu dalam buku ni. Tapi izinkan saya beralih ke kitab lain. Kalau ada waktu saya patah balik. Baik. Ini My Name is Muhammad and I Love You All. Setting buku ni lebih ke barat, dekat barat. Dan pada saya buku ni antara yang terbaik dalam tiga ni. Maksud dia dialog-dialog yang diadakan dengan watak-watak bukan Islam ya, yang berminat nak tahu bahasa Islam, dia punya dialog menarik. Tapi bila saya kata menarik dan baik, bukan bermaksud tidak berisi kebatilan. Okay? I'm trying my best to be as objective as possible. Okay? Yang baik kita kata baik. Cara gaya penulisan buku ni pada saya yang terbaik antara yang tiga ni. Saya bukan pakar penulisan, tapi saya enjoy baca buku ni. Enjoy dari segi keseniannya, tapi marah membara dari segi kebatilan yang ada dekat dalam buku ni. Okey? Baik. Kalau ada apa-apa soalan ke apa, boleh tanya sekarang. Bagi murid-murid yang ada buku ni, sila keluarkan daripada beg masing-masing. Sebentar ya. Okey. Buku ni bahaya dia yang paling besar terletak di hujung-hujung. Saya terus terang saya kata, apa yang dibawa oleh Abang Lepat di hujung buku ni adalah tidak lain dan tidak bukan adalah akidah Jabariyah. Akidah Jabariyah. Akidah Jabariyah ni apa? Bahawa semua Allah dah tentukan. Maka kita ni bagaikan bulu ayam saja yang ditiup angin. Okey, ke mana ditiup, ke situlah kita pergi. Saya akan buktikan.
Dan itu juga salah satu bukti bahawa Abang Lepat menyelewengkan agama Islam. Okey. So kami ada hak untuk tegur Abang Lepat. Dan saya mohon Abang Lepat, tolonglah stop all these things. Okey. Benda ni telah ditolak oleh para ulama kita. Kalau Abang Lepat kata ilmu ni betul, sila bawakan ulama mana, wali mana yang mengatakan perkara seperti ini. Baik. Dalam muka surat 220, Abang Lepat berdialog dengan seorang wanita ni tentang penjenayah. Abang Lepat watak utama lah dalam buku ni, bukan Abang Lepat, ya. Watak utama dalam buku ni seolah-olah mengatakan bahawa hakikatnya dia kata tidak ada penjenayah dalam alam ni. Sebab ada orang yang melakukan jenayah kerana paksaan genetik dia, paksaan otak dia. Bahkan dikatakan dalam salah satu muka surat ni, bagi pendapat aku Latifah, sesungguhnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh digelarkan sebagai penjenayah. Ini disebabkan dengan jelasnya semua orang ada penyakitnya yang tertentu. Maka dengan ini semua orang sakit dan semua orang adalah pesakit. Lantas dengan itu semua orang memerlukan simpati. Okey. So sekarang ni kita nak kena simpati dengan Firaun juga. Kita nak kena simpati dengan iblis juga. Sebab dia kata semua orang ada penyakit. Dan bagi aku Latifah, sesungguhnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh digelarkan sebagai penjenayah. Tak ada seorang pun yang boleh kita gelar sebagai penjenayah. Kenapa? Adakah kerana semua orang terpaksa melakukan perbuatan jenayah itu kerana the bodily makeup, the physiological makeup of the person? Ini seolah-olah macam nak mengatakan bahawa manusia ini tidak ada pilihan. Kalau fiziologi kita memaksa kita buat sesuatu, maka kita terpaksa buat. Jadi kalau ada serial killer yang mengatakan bahawa saya sejak kecil suka pada darah, saya sejak kecil suka menyiksa binatang, maka itu bila saya bunuh orang lain, saya bukan penjenayah? What are you trying to say? Ini soalan yang kita patut tanya. Apa yang you cuba nak convey? Baik, mungkin ada yang kata, Ustaz, bukan itu maksud dia. Maksud dia adalah kita tak sepatutnya menghukum orang-orang yang melakukan jenayah. Sebaliknya, kita harus merawat mereka. Maksud dia, don't put them in jails. Bahkan ada salah satu dalam buku ni kata apa? Tak payah nak hukum pun, tak perlu ada hukuman pun. Tak perlu ada hukuman dan tak perlu letak dalam jail. Apa kita perlu buat? Kita kasih dia orang psikoterapi, beri mereka nasihat-nasihat keagamaan, beri mereka makan ubat sebab mereka mungkin sakit. Okey, saya nak kata memang betul ada manusia yang ada physiological sickness, ada mental issues, okay? Ada sociopath punya perangai dan sebagainya. Tapi untuk kamu katakan bahawa dalam dunia ni tak ada manusia yang boleh dipanggil sebagai penjenayah, itu adalah pelampauan. There is an extreme understanding of that concept. Okay? Sebab kalau awak katakan begitu, kenapa dalam Islam ada hukum hudud? Kenapa orang yang mencuri dipotong tangan dia? Adakah orang macam itu juga tidak boleh dipanggil sebagai penjenayah? Memang betul. Orang yang mencuri dalam keadaan kemarau atau kekurangan makanan atau dalam keadaan peperangan, mereka tidak akan dihududkan. Tapi bagi orang yang mencuri dengan sengaja, kita tak boleh nak kata, oh dia ada penyakit, maka dia bukan penjenayah. Penyakit dia itu adalah jenayah yang dia buat. Dan penyakit dia itu sepatutnya dia rawat. Tapi dia tak rawat, maka dia bertanggungjawab ke atas penyakit dia itu. So salah untuk kita kata tak ada orang yang melakukan jenayah dalam hidup ni. Itu tak teruk lagi. Ini lagi teruk. Tengok ini isu kafir. Mata Muhammad tetap saja menikam ke dalam mata Latifah. Seberapa saat kemudian, maka Muhammad pun berkata, apa itu Islam? Sepastinya lah Islam bererti kedamaian. Okey, ini pun dah satu problem lah. Makna Islam bukan kedamaian, makna Islam adalah penyerahan. Okey, penyerahan. Dan ya, ketenangan adalah natijah kepada penyerahan itu. Tapi dari segi bahasa, Islam bermaksud menyerahkan diri. Aslamtu wajhiya lillah. Aku menyerahkan diri aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka persoalannya di sini, jika kamu mengerti akan istilah Islam itu sendiri,
justru apakah sebenarnya yang perlu kamu tentangkan? Maksudnya apa yang nak kamu lawan? Apa yang kamu nak kena lawan? Kafir bermakna seseorang yang menyembah selain daripada Allah. Tapi itu adalah pilihan mereka, dan kehendak untuk menyembah selain Allah daripada Allah itu sendiri adalah juga digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akidah Jabariyah ini. Statement ini cukup sebenarnya untuk merobohkan akidah seorang Muslim. Kalau tak tarik balik, kalau ditulis dalam keadaan sedar, dalam keadaan berilmu, tahu, boleh, na'udzubillah, boleh jatuh murtad. Na'udzubillah min zalik. Jadi saya minta, bertaubatlah daripada kenyataan-kenyataan seperti ini. Saya ulangi sekali kafir bermakna seseorang yang menyembah selain daripada Allah. Tapi itu adalah pilihan mereka, dan kehendak untuk menyembah selain daripada Allah itu sendiri adalah juga digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia, orang yang kafir itu Allah yang buat dia jatuh kafir. Allah yang menentukan dia jadi kafir. Ini akidah Jabariyah, dan akidah ini tertolak daripada agama Islam. Tidak akan bergerak sesuatu itu walau sebesar zarah sekalipun jika dengan tanpa izin gerak Allah itu sendiri. Dan di dalam surah Al-Insan Allah berkata, di antaralah kamu berkemahuan melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah. Terjemahan ini tidak betul. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kamu tidak boleh berkehendak kecuali Allah berkehendak yang kamu berkehendak. Itu maksud dia. Maksud dia begini, manusia ni tidak akan ada kemampuan untuk membuat pilihan kalau Allah semenjak azali lagi tidak memilih untuk memberikan kita pilihan. Jadi pilihan yang kita pilih itu adalah pilihan kita. Tapi pilihan yang kita buat itu kita tak akan boleh pilih kalau Allah tak nak kasih pilihan kepada kita. Jadi boleh kita kata bahawa semua pilihan Allah, tapi boleh juga kita kata pilihan yang kita pilih adalah pilihan kita. Tapi bagi kamu nak kata orang yang kafir ini Allah yang menentukan dia kafir, itu tak betul. Itu kita sangkal. Tapi kita boleh kata Allah yang berikan dia pilihan untuk sama ada kafir ataupun tidak. Tapi orang ini telah memilih untuk kafir. Jadi saya nak tahu apa rumusan dia sebenarnya. If you speak like this, so apa yang perlu ditentangkan? That means what? Kufur tak payah ditentang. Kalau kufur tak payah ditentang, saya tak faham. Apa hal abang lepas bagi tulis buku sampai berapa banyak ni? You pun menentang sesuatu. You menentang ulama fiqah lah, you menentang mahkamah syariah lah, you menentang orang yang menentang you. So you have to be truthful to yourself. Kalau you nak kata tak payah nak tentang apa-apa, kafir tak payah tentang, ya you sibuk menentang-tentang orang ni. You kata jangan panggil aku sesat, siapa hang nak kata sesat? Tapi hang juga menyesatkan orang yang kata hang sesat. Ini kita kata contradiction, percanggahan orang-orang yang berpemikiran seperti Abang Lepat ni dan kawan-kawannya. Sorry? Ayah tu kuat mencarut. Saya cakap apa benda ni orang ahli makrifat mencarut ni? Kan? Malulah sikit. Anda bercakap tentang makrifat, benda tinggi-tinggi, tapi mencarut tak boleh tahan. Benda simple you tak boleh buat. Orang awam pun boleh tahan nafsu. Marah kat depan dalam video pun tahan. Ini you dalam video you lepaskan. Kan? Kesian Dr. Kamilin kena macam tu. I mean, apa benda makrifat ni? What makrifat are you talking about? Orang yang ikut Abang Lepat, wake up. Where is your mind? Ainal aqal? Ma lakum kaifa tahkumun? What's wrong with you? Takkan tak boleh fikir? Adakah ini jalan wali-wali Allah? Adakah ini jalan orang yang kamu nak ambil ilmu kenal Allah daripada orang macam ni? Seriously? This is the level of ma'rifah? Ini tahap dia? Kuat mencarut, maki orang dan sebagainya. La ilaha illallah. We demand a higher standard. We demand a higher standard from you. If you want to speak about ma'rifah, at least show some higher standard kan? So, orang-orang yang ikut ni, saya sangat pelik. Betul, buku-buku Lepat ni patut diharamkan. Saya bukan nak kacau perut nasi Abang Lepat, okay? Tapi Abang Lepat sendiri yang memilih untuk buat benda ni, okay? It is upon your shoulder. You jangan salahkan orang lain. You nak sebarkan racun, you jangan salahkan orang bila orang nak hapuskan racun itu. You don't have the right untuk blame other people. Kalau you betul, come forward and defend yourself. Saya bersedia kalau Abang Lepat nak buat muzakarah berdepan, kita berdepan. Okay? Saya akan tunjukkan dengan lebih lanjut di mana lagi kesalahan-kesalahan besar dalam kitab ini. So, kenyataan tadi tidak boleh dimaafkan. It cannot be forgiven. Unless Abang Lepat tarik balik
InsyaAllah masyarakat Islam kita boleh terima. Tapi sebelum you tarik balik, saya ulang lagi sekali, itu kenyataan sesat lagi menyesatkan. Sesat lagi menyesatkan. Saya kata dengan yakin 100% bahawa itu kenyataan yang sesat. Saya bukan Allah, tapi saya menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Okey, perintah yang Allah perintahkan ke atas manusia buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita pergi ke lam alif hamzah ya ni. Lam alif hamzah ya ni dia lebih indirect lah. Lebih indirect. Sebab dia banyak berkisar kepada kisah orang yang bercinta dan tak boleh bersama. Dan di bahagian 2 buku ini diceritakan teknik yang digunakan oleh guru watak utama dalam buku ni lah untuk mengajar ilmu makrifat. Mana guru dia kata ilmu yang dia nak bagi ni adalah ilmu air putih, bukan ilmu yang dah dicampur kopi atau dicampur sirap. Maksud dia ilmu yang suci bersih daripada segala pemikiran manusia, ilmu yang asli, ilmu yang suci. Kemudian guru dia buat satu demonstrasi. Dia ambil lilin dan dia suruh bagi-bagi lilin kepada orang yang hadir dalam majlis tersebut. Dia suruh tutup lampu, kemudian dia nyalakan lilin dia tu. Dia nyalakan lilin tersebut. Kemudian satu-satu lilin murid-murid itu dinyalakan dengan lilin yang asal tu. Akhirnya bilik jadi terang. Lilin-lilin lain semua bernyala. Dan lilin yang dia pegang tu dia tiup, dia padamkan. Kemudian dia tunjukkanlah, aku punya lilin dah terpadam. Apa point dia? Lihatlah cahaya dari lilin yang pertama ini, tetapi ianya betul-betul. Lihatlah, ianya terhanya satu dan tersendiri. Okey, bagi siapa yang faham isu wahdatul wujud dan sebagainya, we know where you are going with this. Okey, satu dan tersendiri. Hamzah, tolong kemari dan nyalakan lilin yang ada di tangan kamu itu dengan api lilin yang satu ini. So dia nyalakan. Kemudian rumusan dia. Ya benar Ajis, cahaya dari api yang pertama ini telah pun terpadam. Lalu jikalau kita hendak melihat bagaimana rupa bentuk asal api yang pertama tadi, maka lihatlah pada lilin terakhir yang dinyalakan, kerana ianya terbit dari api pertama dari lilin saya ini. Kerana setiap yang dua itu terbitnya jua dari yang satu. Maksud dia, daripada Allah meniupkan roh ke dalam Nabi Adam. Lilin pertama tu Nabi Adam. Lilin api tersebut adalah roh Nabi Adam yang datangnya daripada Allah. Kemudian Nabi Adam melahirkan anak-anak dia. Pas. Roh yang ada pada kita juga adalah roh yang sama yang ada pada Nabi Adam. Okey. Isu dia dekat sini. Mereka ni, orang-orang macam berlepat ni, yang geng-geng, mendakwa bahawa Nabi Adam ditiupkan ruh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Suratul Hijr ayat 29 kalau tak silap saya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Yang bermaksud Allah berkata kepada malaikat, aku nak cipta makhluk daripada manusia daripada tanah yang terbentuk, dan apabila sudah dibentuk dengan sempurna, aku meniupkan roh ke dalam. Maka ada sebahagian pihak yang mendakwa bahawa dalam diri manusia ni adalah roh Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri manusia ada roh Allah Subhanahu wa taala. Dan roh Allah Subhanahu wa taala ni pas-pas daripada Adam alaihissalam pas kepada anak cucu cicit. Jadi nak kenal Allah, kenallah roh yang ada dalam diri masing-masing. Itu yang mereka dakwa, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang nak kenal diri, kenal Tuhan. Ini saya mensyarahkan buku Abang Lepat. Kalau saya salah syarah, sila jelaskan di mana kesalahan saya.
Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ini adalah wahdatul wujud. Ini berbaur wahdatul wujud. Jadi apa hakikat roh itu sebenarnya? Simple saja. Allah menciptakan roh dan Allah tiupkan roh itu ke dalam Nabi Adam. Tapi roh itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tasyrifan, sebagai penghormatan. Sebab kalau didakwa bahawa roh tersebut adalah roh Allah yang ditiupkan kepada Nabi Adam, maka kita juga kena katakan bahawa malaikat Jibril adalah Allah itu sendiri. Ini saya dah pernah jelaskan dulu. Sebab Allah panggil Jibril sebagai ruhana ataupun roh kami. Bukan min ruhi tau. Min tu ada tab'id lagi tu. Ada sebahagian ataupun daripada aku. Jibril Allah kata rohku. So kalau nak kata min ruhi itu roh Allah masukkan ke dalam Adam, maka kamu kena kata Jibril Allah. Sudah tentu tak ada orang yang akan kata macam tu. Jadi kefahaman itu kena betul. So analogi lilin ini berbahaya. Okey, analogi lilin walaupun tak secara langsung, tapi bagi yang faham dia faham. Kalau ada soalan boleh bacakan. Baik. Ni bab ke-16. Muka surat 202. Ha Yahya, inilah yang aku maksudkan dengan kenalilah dirimu terdahulu, dan pasti kau akan mengenali pada Tuhan yang satu. Segala sifat Allah ada pada dirimu. Ini lagi satu hal. Dakwaan mengatakan bahawa segala sifat Allah ada dalam diri manusia. Saya ambil contoh simple saja. Wal awwalu wal akhir. Awal tu macam mana ada dalam diri kita? Ni saya nak tanya hadir kat sini. Macam mana sifat keawalan tu boleh ada dalam diri manusia? Awal tu ma la yasbiquhul adam. Betul tak? Yang tak pernah didahului oleh ketiadaan. Dia tak pernah tak ada. Dia yang pertama, awal. Macam mana kamu nak dakwa sifat tu pun ada dalam diri manusia? Al-akhir. Adakah manusia bersifat al-akhir? Kalau kita nak pakai sifat 20, qidam. Adakah manusia qadim? Adakah manusia baqi? Adakah manusia bersifat baqa? So apa benda yang semua sifat Allah ada dalam diri manusia? Ini berbaur wahdatul wujud. Seolah-olah macam semua sifat Allah semuanya ada dalam diri manusia. Ini tak betul. Saya tahu ada sebahagian ulama yang berkata macam tu. Nak faham tafsiran mereka, saya rujuk kepada pemahaman mereka. Tapi yang ditulis dalam buku ni secara macam ni, orang awam bila baca, apa yang dia faham? So akhirnya kita adalah mikrokosmos. Kita adalah alam kecil, Allah insan kabir. Kita insan saghir, Allah insan kabir. Segala yang ada pada Allah ada pada kita. Ini konsisten dengan akidah wahdatul wujud. Saya tahu Abang Repat tak cakap secara direct. Di hujung-hujung kitab ni Abang Repat ada cerita tentang al-wahdah fil kathrah wal kathrah fil wahdah. Satu dalam ramai, ramai dalam satu. Ini wahdatul wujud. Ini wahdatul wujud. Okey. Walaupun kenyataan itu masih boleh cuba ditakwilkan dalam bentuk lain, tapi kalau dipasangkan dengan poin-poin yang lain dalam buku ni, maka dia membawa kepada wahdatul wujud yang sesat. Bukan wahdatul wujud yang cuba disunnikan. Saya tak nak cakap tentang wahdatul wujud itu, tapi wahdatul wujud yang sesat. Akhirnya dibawa ke situ. Buktinya, contoh yang ni, akhirnya bawa kepada akidah Jabariyah. Sebab wahdatul wujud yang sesat akan bawa kepada Jabariyah. Itu juga yang dikatakan oleh Ibn Arabi. Ustaz Nur ni kalau cakap mesti nak bawa masuk Ibn Arabi. Mesti. Sebab apa? Sebab Abang Lepat pun dah merujuk kepada Ibn Arabi. Sirih dah pulang ke gagang. Sebab tu saya daripada awal, saya go straight to the source. Saya tahu orang-orang ni akhirnya akan balik ke situ. Dia akan balik kepada Futuhat Makkiyah. Dia akan balik ke Fususul Hikam. They will end up there. Sebab apa? Sebab memang sumber-sumber yang disebut oleh Abang Lepat ni, dia akhirnya balik ke situ juga. Balik kepada Ibn Arabi and the gang. Sebab tu saya spend much time focusing on Ibn Arabi. He is the man that we should focus on. Fahamkan apa yang dia nak bawa. You faham apa yang dia bawa, you tahulah kebatilan yang datang daripada rentetan pemikiran dia itu. So mungkin kita kena buat bahagian kedua kot. Ada banyak lagi ni. Nampak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buku ni ada 10. Saya dah tandakan.
Buku ni ada dalam 7. Buku ni ada dalam 20. Hampir semua muka surat ada problem. Jadi tak apa, kita boleh sambung pada sesi lain. Kita buka kalau ada apa-apa soalan. Dan saya nak bincang ada isu lain juga saya nak bawa. Saya nak tanya kepada masyarakat Malaysia, umat Islam di Malaysia. Kenapa agak-agak orang-orang macam Abang Lepat ni mendapat sambutan? Kita bincang isu ini. Saya nak dengar pandangan. Bagi sesiapa yang ada pandangan, sila kongsi. Okey, ada kata solat daim. Okey, terima kasih. Solat daim ni penting. Solat daim ni, saya jumpa terminologi tersebut dalam kitab Hamka, Profesor Hamka, yang mana Profesor Hamka menukil daripada sebuah kitab kejawen. Kitab kejawen ni kalau tak silap saya Gontoloco ke, Gontoloco ni is a pornographic word, minta maaf bagi orang Jawa. Dia alat kelamin lelaki kalau tak silap saya, ataupun buku Hidayat Jati ke apa, saya tak ingat. Dan dalam buku tersebut ada disebut solat daim. Dan solat daim yang dimaksudkan adalah solat daim yang tidak perlu rukun qauli, tak perlu rukun fi'li. Awak dalam keadaan solat setiap masa bila awak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak perlu tonggang-tonggek, tak perlu angkat uduk, tak perlu apa. Ini yang pertama-tama ajar benda ni adalah golongan batiniah. Okey. Gerakan kejawen ni adalah batiniah Melayu lah. Okey. Jadi saya tak pasti macam mana boleh sampai kepada Abang Lepat. Sebab Abang Lepat pun sebut solat daim juga. Jadi saya nak kata bahawa dia punya susu galur adalah kepada ajaran batiniah. Dan dia berpunca daripada salah faham ayat Quran. Apa ayat dia? Ini tentang, kalau tak silap saya, ciri-ciri orang beriman kan? Fi solatihim daimun, betul tak? Mereka yang daim dalam solat mereka. Apakah maksud ayat itu sebenarnya? Ayat tersebut adalah orang yang melazimi solat, yang sentiasa memelihara solat dia. Contoh saya ni, wa fi amalihi daimun. Maksud dia, saya ni konsisten buat kerja. Saya datang kerja pada waktu yang tepat, saya balik. Saya jaga hak-hak waktu kerja saya. Bukan saya kerja 24 jam. Kerja daim bermaksud saya menjaga hak kerja. Bukan saya kerja 24 jam. Sama juga bila Allah kata golongan orang yang beriman itu solatihim daimun. Mereka daim dalam solat mereka. Maksud dia apa? Mereka ini konsisten jaga solat. Tak tinggalkan solat. Tak tinggalkan solat, bahkan mungkin pada awal waktu dan sebagainya. Tapi datang puak-puak ni, dia pergi jelas, dia pergi tafsirkan, selewengkan makna pula. Solat daim ni solat setiap waktu. Dan solat setiap waktu ni lebih tinggi daripada solat yang ada waktu. Ini permainan yang berbahaya. Ada kata, relax lah Ustaz. Oi, nampak gelabah aja. Ini perspektif masing-masing kan? Kalau saya pelankan sikit, nanti ada orang komen, Ustaz, semangatlah sikit, kenapa nampak lembek aja kan? Kalau saya semangat sikit, kenapa gelabah sangat kan? Ini perspektif, ini tak ada masalah. Kalau awak nak pandang saya gelabah, that's your right kan? Awak ada hak untuk menyatakan macam tu. Tapi ini cara saya semangat macam kita kan? Saya nak gelabah. Pasal apa saya nak gelabah? Saya pun tak tahu kan? Nak gelabah bongkar kesesatan, bukan gelabah, saya bersemangat. Okey? Saya tengah baca soalan-soalan sekejap. Okey. Bagus, ini soalan penting. Ada pihak yang kata penentu iman atau kufur adalah kerja Allah, bukan kerja manusia. Macam mana kita nak sanggah hujah ini? Baik. Saya nak betulkan satu kesilapfahaman. Bila kita sebut tentang qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita rujuk kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, qada dan qadar ini dia lebih kepada maksud Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang akan berlaku, apa yang sudah berlaku, apa yang sedang berlaku. Kalau kita terjemahkan qada dan qadar itu sebagai Allah menentukan segala-galanya, tak betul. Orang Melayu mungkin, betul Ustaz ni. Saya nak tanya, adakah terjemahan Allah menentukan segala-galanya itu terjemahan yang betul kepada qada dan qadar? Kita ada ustaz-ustaz kat sini. Betul tak terjemahan tu? Allah menentukan segala-galanya. Maksud Allah pilih?
Allah pilihkan semua. Sebab tentu tu maksud dia, dia pilihkan. Allah pilihkan segala-galanya. Maksud dia Allah pilihkan awak iman, Allah pilihkan awak kufur. Jam kan? Baik. Apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratul Kahf? Man yasha' falyu'min wa man yasha' falyakfur. Siapa yang berkehendak maka berimanlah dia, dan siapa yang berkehendak maka kufurlah dia. Allah Subhanahu Wa Taala menentukan di mana awak lahir, bila awak mati, bangsa awak. Banyak perkara Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Tapi bila masuk bab iman dan kufur, Allah Subhanahu Wa Taala, adakah dia memaksa kita? Adakah dia yang pilihkan pilihan kita? Tidak. Itu pilihan kita. Tapi pilihan tu dia yang kasih. Faham tak? So bolehlah kita kata daripada dia juga. Tapi boleh juga kita kata bukan, kita yang pilih. Tapi kita memilih atas dasar keizinan dia memberikan kita peluang untuk memilih. So iman dengan kufur bukan Allah yang memaksakan ke atas kita, bukan Allah yang pilihkan ke atas kita. Sebab kalau Allah yang tentukan, sebelum kita lahir Allah tentu, okey, Fir'aun ni aku nak kafirkan dia, aku sengaja nak campakkan dia dalam neraka. Maka timbul isu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah akidah Jabariyah, inilah yang lepat kata tadi. So siapa yang kata itu, maka awak ikut akidah lepat. So salah kalau kita kata Allah tentukan iman, Allah tentukan kekufuran seseorang. Baik, bagaimana dengan ayat Yahdi man yasha'? Allah memberi hidayah kepada siapa dia nak. Wa yudillu man yasha', dan menyesatkan siapa yang dia nak. Sebab tu Quran ni kita kena baca, jangan ambil satu ayat dan tinggalkan ayat lain. Saya nak ambil ayat ni. Kita tengok. Buka surah As-Saff ayat 61. Sorry, surah 61 ayat 5. Surah 61 ayat 5. 61 ayat 5. Allah tengah bercerita berkenaan dengan Bani Israel, kesesatan Bani Israel. Allah kata apa? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Selepas mereka memilih jalan sesat, selepas mereka menyeleweng, maka Allah menambah penyelewengan mereka. Allah menyelewengkan mereka. Jadi siapa start dulu? Itulah maksud Allah beri hidayah bagi siapa yang dia nak, Allah sesatkan siapa yang dia nak. Bergantung kepada perbuatan kamu. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di atas jalan kami untuk mencari kebenaran, mencari jalan yang lurus, lanahdiyannahum subulana, baru Allah akan tunjukkan jalan yang lurus. Syarat dia kamu usaha, kamu nak cari kebenaran. Ayat ni pula terbalik. Maksud dia apa? Mereka yang mula sesat, mencari kesesatan, maka Allah tambah kesesatan itu. Jadi itu maksud Allah sesatkan dan Allah berhidayah. Kunci dia pada tangan kita. Pada tangan kita. Apa lagi dalam surah Baqarah? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam diri orang munafik itu, dalam hati mereka ada penyakit. Allah tambah penyakit mereka. Jadi boleh tak kita kata Allah yang sesatkan mereka? Secara hakikat tak boleh lah. Tapi secara majazi, Allah yang menyesatkan mereka selepas itu secara kiasan. Yang sesat dia orang dulu. Dan kenapa Allah tambah penyakit? Ustaz, kenapa Allah nak kena tambah-tambah Ustaz? Cukuplah dia sesat sendiri, dia sakit sendiri. Sebab ayat sebelum tu, yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Apa maksud ayat tu? Golongan munafik ni cuba untuk menipu Allah dan orang beriman, dan hakikatnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Baru Allah kata fi qulubihim maradun, dalam diri mereka ada sakit. Dan kerana mereka biadab, cuba nak tipu Allah, cuba nak tipu orang beriman, Allah tambah sakit mereka. Fazadahumullahu marada. Itu maksud dia. Jadi kunci dia, pilihan dia di tangan awak. Awak nak kebenaran, Allah akan bawa awak kepada kebenaran. Maksud dia, awak nak hidayah, Allah akan hidayahkan awak. Awak tak nak hidayah, Allah akan sesatkan awak. Tapi semua bergantung kepada apa yang awak nak. What do you want? Okay? Ada soalan lain tak yang penting-penting? Sila kongsi dengan saya. Sama balik Ustaz yang qada qadar. Macam mana?
Bila saya pergi kepada Kota Padang ni, saya cakap benda ni. Okey, sekejap. Ada yang kata Sang Bahari. Sang Bahari, anda kata bersalahan betul dengan huraian syarah kaedah jalan sifat 20. Saya minta awak jelaskan dekat bawah kenapa awak kata jalan ini tak sama dengan huraian. Huraian siapa? Kitab siapa? Ulama mana? Itu adalah dakwaan. Dakwaan yang besar. Okey? Kalau awak tak bawa bukti, awak buat fitnah. Ada soalan lain? Cuba bacakan. Kenapa tiada tindakan dan pembawa ajaran ni? Ini saya serahkan kepada pihak berkuasa. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi saya tengah cerita, saya nak kita bincang sama-sama. Kenapa aliran Abang Lepak ni mendapat sambutan? Kita buat muhasabah. Kita buat muhasabah. Bagi siapa yang nak kata ustaz-ustaz ni jealous ke apa ke, itu your right lah, tak ada masalah kan. Hati hanya Allah yang tahu. Hati anda juga hanya Allah yang tahu. Kita berhukum dengan apa yang zahir. Nahkumu bizawahir. Kita berhukum dengan apa yang ditulis. Kita berhukum dengan apa yang dia cakap. Okey, hati dia kita tak tahu. Dia nakkan kebenaran ke dia tak nak, itu di luar kemampuan saya untuk tahu. Dan apa yang saya buat ni juga, niat saya apa, tak ada orang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diri saya sendiri. Betul tak? Okey. So sekarang ni, pada pandangan saya rakan, kenapa aliran Abang Lepak ni dapat sambutan? Antara sebabnya adalah wacana keagamaan kita sendiri. There is something not right. Ada yang tak betul, yang timpang dalam wacana keagamaan kita. Saya boleh katakan bahawa ramai orang yang ikut Abang Lepak adalah anak-anak muda. Okay, itu hasil pemerhatian saya. Mungkin saya salah. Saya tak ada statistik. Saya tidak buat interview satu-satu. Tapi daripada pemerhatian rambang saya melihat bahawa rata-ratanya ikut anak muda. Dan ramai anak-anak muda ni mereka nak cari agama. Okay, niat mereka baik insya-Allah kan, nak cari agama. Tapi terikut jalan ini. Kenapa? Apa yang ada pada jalan Abang Lepak ni yang tak ada dalam ceramah-ceramah dekat masjid, tak ada dekat kuliah-kuliah dekat masjid, tak ada dalam khutbah-khutbah kita? Saya melihat Abang Lepak dia bawa isu-isu yang dekat di hati anak muda. Ini saya kena give it to him. Isu-isu yang dia bawa yang dekat. Isu kesengsaraan, kenapa manusia terpaksa melalui kesusahan dalam hidup kan, isu drama hidup dia kan, berlawan dengan majlis, berlawan dengan mahkamah syariah, dia punya kisah sedih dia ada story behind it kan. Ustaz-ustaz ceramah tak ada story, ustaz-ustaz tak cerita-cerita peribadi. Saya bukan nak kata ustaz-ustaz semua kena buka cerita peribadi masing-masing, tapi kalau ada cerita peribadi yang menarik, kongsi, sebab people want stories. Saya faham masyarakat nak cerita. People want to follow stories yang ada tragedi kan, cerita sedih kan. Jadi orang simpati. Dan saya lihat Abang Lepak ni orang banyak simpati. Apa yang berlaku pada dia tu secara detail saya tak tahu. Saya tak boleh nak salahkan mahkamah syariah, saya tak boleh nak salahkan Abang Lepak. I don't know the full story. Saya hanya dengar daripada Abang Lepak punya cerita. Dan itu tak adil kalau saya merumuskan daripada cerita Abang Lepak. Kita juga kena dengar daripada mahkamah syariah Pulau Pinang. Betul tak? Sebab ini dakwaan dia ke atas mahkamah syariah. Mahkamah syariah punya penjelasan saya tak tahu. Sama ada mereka telah berhadapan menjelaskan dan menyangkal tuduhan Abang Lepak pun saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, Abang Lepak memaparkan cerita dia, cerita sedih kan, cerita tragedi, memang tragik. Dan kalaulah cerita tu betul, memang sedih. Dipisahkan daripada anak, dicolik. Kalau cerita itu benar-benar berlaku secara hakikat, saya bersimpati. Dan kalau cerita itu betul, memang itu adalah satu bentuk kezaliman. Tapi betul atau tidak secara 100%, wallahu a'lam bissawab. Jadi anak-anak muda tertarik sebab isu-isu yang ditimbulkan. Isu mengenal Tuhan. Dia bawa macam Tuhan tu dekat dengan kita. Dan ini saya tak dapat nafi. Teknik ni bukan teknik Abang Lepak saja. Golongan-golongan sufi pun dah guna juga kan. Mereka bawa Tuhan ni dekat. Sebab kadang-kadang ni bila kita terlalu banyak bincang fiqah, ini betul. Ini Imam Ghazali pun ada cerita juga.
terlalu banyak fiqah, hukum hakam, kita boleh jadi kering. Betul tak? Sebab otak kita betul salah, betul salah, betul salah, betul salah, betul salah. Kita tak cerita tentang keindahan. Kita tak cerita tentang kebaikan. Kita tak cerita berkenaan dengan kesenian. Kita tidak cerita tentang how to enjoy life. Kan? Dan saya lihat benda ni Abang Lepak ada bawa. Dia bawa kesantaian. Kan? Dia bawa berbincangan kedai kopi. Anak muda kita ni dia tak suka formality. Ini teguran saya kepada mungkin diri saya sendiri, ustaz-ustaz kan, AJK masjid, pengurusi masjid, supaya dapat consider this point. Anak-anak muda sekarang ni dia orang tak suka formalities. Saya bukan nak kata mereka benar 100%, semua kena ikut dia orang. Tak. Tapi at least kena ada tarik tali sikit. Kan? Kita beri dan kita tarik sikit. Anak muda tak suka kerasmian. Maksud dia skema-skema ni anak muda tak suka. They want to be close. They want to be able to ask questions. They want to even be able to debate with you. So saya galakkan dalam masjid-masjid, dalam kuliah-kuliah kena ada budaya macam ni. Ni bukan cara berlepas saja. Saya pun dah bawa benda ni lama. Saya seru. Saya baru-baru ni berceramah kat satu masjid. Tak boleh sebut lah dekat mana. Saya membawa lah gaya yang berbeza sedikit lah. Saya buka soalan, siapa yang tak setuju boleh utarakan, kita berbincang sebagainya. Tapi ada pihak-pihak yang kata kita datang nak ada ceramah, bukan nak dengar perbincangan. Kan? So memang ada sebahagian masyarakat kita yang tak terbuka lagi untuk cara macam tu. Tapi kita kena faham, masjid ni bukan milik orang-orang tertentu. Masjid ni bukan milik orang-orang umur tertentu sahaja. Masjid ni untuk semua orang. Kadang-kadang topik tu anak muda suka, orang tua tak suka. Kadang topik tu orang tua suka, anak muda tak suka. Jadi pengurusi masjid kena hikmah lah. Jangan every time layankan mereka-mereka yang banyak kasih infak pada masjid. Nak jaga mereka punya perasaan. Kan? Kapten tu lah, Tan Sri tu lah, Datuk tu lah. Kan? Last-last tajuk-tajuk kuliah dekat dalam masjid kena ikut Datuk, kena ikut Tan Sri. Anak muda kesian. Anak muda nak bercerita tentang atheism. Anak muda nak tahu postmodernism tu apa. Anak muda nak faham macam mana kita nak tangani isu LGBT. Anak muda nak kenal Allah. Anak muda nak tahu solat ni macam mana nak rasa. Anak muda penat dengan kekeringan. Hukum hakam bergaduh sana sini antara ulama. Anak muda penat benda tu. Jadi macam mana kita nak bawa wacana-wacana ni dalam masjid? Kurangkan kerasmian dan tanya anak muda apa mereka nak. Saya cadangkan masjid-masjid tolong buat survey. Awak di sebuah kawasan jumpa anak-anak muda di daerah kawasan tersebut, ask them, what do you want to know about Islam? Sebab itu tanggungjawab imam masjid. Itu tanggungjawab pengurusi masjid. You need to know what is the need of your people. You need to know what is the need of the kampung people. What is the need of people who live in, for example, Taman Tun Dr. Ismail. People who live in Bangsa. Berbeza dengan kepulauan orang yang duduk dekat Kota Baru. Berbeza dengan orang duduk dekat Tanjung Balim ke mana, wallahu alam. Jadi awak kena buat survey, kena tanya anak muda, you nak belajar apa? You nak faham apa? Apa soalan-soalan you? Jangan kita main atur je kuliah ikut kehendak kita, ikut zaman kita. Ada sebuah kata-kata yang dinisbahkan kepada Sayyidina Umar. Kan? Sayyidina Umar kata, didiklah anak kamu untuk zaman dia, bukan untuk zaman kamu. Saya faham niat ikhlas bahagian pihak. Dia rasa ini bagus, zaman dulu dia ajar dan benda tu penting, maka zaman sekarang pun kami nak ajar benda sama. Itu mungkin baik untuk zaman anda, tapi zaman ni berbeza. Jadi saya, ini antara pandangan saya. Ada soalan lain ke? Mana tu? Okey, saudara Sang Bahari, saya ingat awak tunjukkan kepada saya. Salah saya. Saya tarik balik. Awak menunjukkan kepada saudara Lepat. Okey. Okey, sekadar bertanya, kalau kita tak khusyuk dalam solat, adakah kita tak perlu solat? Adakah khusyuk dalam solat dikira rukun qalbi? Kalau kita tak penuhi rukun khusyuk iaitu rukun qalbi, adakah solat kita tidak sah dan terbatal? Ini adalah pertanyaan ilmiah dan perlu dijawab secara ilmiah. Jangan kecam saya. Jangan takut Farid. Ini soalan ilmiah, saya akan jawab secara ilmiah. Baik. Sudah tentu khusyuk itu wajib dalam solat. Tapi kita nak kena faham khusyuk tu apa. Khusyuk ni ada macam-macam pahaman. Ada kata khusyuk ni fokus sampai segala yang berlaku di sekeliling awak tak perasan. Betul ke tu makna khusyuk? Cuba buka penjelasan para ulama. Buka dulu kamus bahasa Arab klasik.
Khusyuk tu maksud dia apa? Khusyuk tu maksud khadi', merendah diri, merendahkan diri kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk bukan bermaksud kita fokus, lepas tu yang lain semua tak sedar. Anak menangis pun tak perasan, pencuri masuk rumah pun tak perasan. Bukan itu. Itu yang diajarkan dalam meditasi. You kosongkan minda, you out of body experience, you shut down your senses, desensitize yourself. Bukan itu. Khusyuk ini adalah merendahkan diri kita. Awak baca Fatihah, awak fahamkan semampu awak. Awak rendahkan diri awak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa yang sedang awak sembah adalah Tuhan awak yang Maha Berkuasa, yang mencipta awak. Bila-bila dia boleh tarik nyawa awak, dia boleh kasih awak rezeki, dia boleh tarik rezeki awak. Cukuplah pengiktirafan itu. Awak faham sifat 20, awak faham Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Berkuasa atas segala sesuatu, Maha Bijaksana. Dan awak tahu awak ni lemah, awak ni hina, awak ni makhluk, awak akan mati satu hari nanti, awak sakit, awak bodoh. Itulah khusyuk maksud dia. Khadi'. Sebab Nabi pun bila solat, baby nangis Nabi dengar. Kan? Ni saya dah ulang banyak kali. Baby nangis Nabi dengar. Maksud dia Nabi pun taklah solat seperti yang kita sangka khusyuk tu. Jadi khusyuk ini khadi', rendahkan diri awak dan cubalah ingat Allah dalam solat. Kalau Imam Ghazali kata dapat khusyuk sekejap pun jadi, solat sudah sah. Jadi bukan nak kena khusyuk 100%. Tak ada orang boleh buat, saya rasa. Wallahu alam lah. Adakah orang boleh buat 20, daripada awal takbiratul ihram sampai ke salam tak fikir langsung benda lain? Kita diminta dalam solat kita berdiri, kita baca Fatihah. Macam nak khusyuk? Fahamkan apa yang dibaca. Segala puji bagi Allah, segala puja bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bila kita sebut Maha Pengasih, Maha Penyayang tu, mungkin kita nak datangkan gambaran kasih sayang Allah pada kita. Allah kasih kita anak, Allah kasih kita nyawa, Allah kasih kita kehidupan, Allah kasih kita rezeki. Kan? Mungkin pagi tadi kita lalu, kita nampak bunga, indahnya bunga, itu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dia yang memiliki hari pembalasan. Kita datangkan kegeronan kita kepada hari pembalasan. Bayangkan hari kiamat macam mana hari kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah khusyuk. Mungkin anak kita tak perasan kita tengah solat, dia panggil kita, kan, ayah, 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 kan, kita pun terperasan. Adakah itu makna kita tak khusyuk? Tak betul. Itu bukan bermakna kita tidak khusyuk kerana kita dengar anak kita panggil kita. Salah. So saya mohon, sebab ada sebagian pihak ni, dia menyusah-nyusahkan takrifan khusyuk ni sehingga orang takut nak solat. Saya ulang lagi sekali, khusyuk bermaksud khudu' ataupun khadi'. Awak merendahkan diri awak dan awak cuba sedaya upaya untuk fahamkan apa awak baca, merendahkan diri awak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi siapa yang solat dan tak khusyuk langsung, di sini ada perbezaan pandangan antara ulama. Ada ulama yang kata solat dia batal sebab tak khusyuk langsung. Maksud dia daripada takbiratul ihram dia tak perasan dia tengah solat, sampai dia beri salam. Beri salam baru aku dah habis solat dah. Ada ulama kata solat macam ni wajib ulang sebab terbatal solat dia. Sebab dia tak solat pun, dia tak sedar pun yang dia solat, sebab dia tak berakal pada waktu tu. Kan syarat nak solat kan apa? Dia kena balik, akil, kan? Akil kena ada, dia kena waras. Jadi orang yang buat tanpa sedar tak waras lah tu time tu, jadi terbatal solat dia. Jadi penting ada khusyuk, ada kesedaran, tapi bukan bermaksud all the way. Awak terlepas, terlupa-lupa, insya-Allah dimaafkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan pula lepas ni Ustaz Nur kata sekejap pun jadi. Janganlah sampai macam tu. Okey, dia mengikut kadar kekhusyukan awak. Kalau awak khusyuk panjang, panjanglah pahala awak. Awak khusyuk pendek, pendeklah pahala awak. Jadi ni terpulang masing-masing. Ada soalan lain? Pukul apa dah sekarang? What's the time now? 10:40. Ustaz, apakah cara untuk kita hindari daripada ajaran-ajaran yang macam ni supaya kita tak mudah terikut dengan ajaran-ajaran macam ni? Itulah saya banyak kali mengulang. Umat Islam payah untuk jatuh ke dalam ajaran-ajaran seperti ini jikalau umat Islam mencerdaskan akal fikiran. We have to think properly. Jujur saya kata, orang yang mengikut aliran-aliran macam Abang Lepat bawa ni, mereka tak berfikir secara teratur.
Very simple. Orang yang kata hanya Allah yang boleh tentukan siapa sesat, siapa tak sesat, itu falasi. Kan? Kalau belajar ilmu logik, itu kesilapan berfikir. Siapa yang mengatur fikiran dia betul-betul, dia tak akan buat kesilapan berfikir macam tu. Jadi saya minta tolong disiplinkan cara berfikir anda. Ada pula orang bila dengar Abang Lepak cakap, tak buat pemeriksaan, terus tuduh jabatan agama. Betul tak? Terus tuduh mahkamah syariah. Kesiannya Abang Lepak ni teruk betul mahkamah syariah. Itu pun falasi. Falasi apa? Falasi awak tak mendengar kedua-dua belah pihak. Awak dah buat rumusan. Akhirnya simpati dengan Abang Lepak. Simpati tentang satu isu. Lepas tu tersimpati pula pada ajaran dia. Ini orang yang tak berdisiplin dalam berfikir. Kisah dia, itu cerita lain. Ajaran dia benda lain. So, belajar untuk memisahkan. Okey? Itu syarat yang pertama. Kemudian, belajarlah agama Islam betul-betul. Dan bila belajar, jangan shutdown akal anda. Tolong. Bila belajar di masjid ke, belajar dengan siapa ke, tolong cergaskan akal. Tanya ustaz, ustaz, boleh saya tahu kenapa Allah perintahkan kita solat? Kan? Ustaz tadi kata begini. Mana dalilnya ustaz? Mana hujahnya ustaz? Boleh saya tahu ustaz dapat daripada mana? Ustaz yang betul ustaz, dia tak akan marah. Ustaz yang belum start lagi, dia akan marah. Ustaz yang betul ustaz, dia tak akan marah. Dia akan bagus. Sebab apa? Sebab kalau dia tak tahu, dia akan buat kajian juga. Masing-masing dapat manfaat. Tapi murid kena tanya. Murid kena bincang. Minta dalil tak ada masalah. Tapi awak kena tahu tahap awak. Jangan awak pergi tanya quantum physics sedangkan awak punya basic physics tak lepas-lepas lagi. Kan? Tapi kalau nak tanya pasal basic physics, tanyalah sedalam-dalam yang awak nak tanya. Kalau ustaz tak boleh jawab, awak cari ustaz lain. Dan ustaz-ustaz bila tak boleh jawab, kata tak boleh jawab, dan cadangkan dia pergi tempat orang lain yang boleh jawab. Jangan awak tak boleh jawab, awak nak dia jadi murid awak, kan? Awak kata ini saja jawapan yang ada. Jangan kata saya tak pasti sangat, carilah ustaz lain untuk itu adab guru dan juga adab murid. InsyaAllah kalau begitu berlaku, ustaz akan sihat ilmu dia, ustaz punya akal pun akan sihat, cergas, murid pun kefahaman agama akan cergas dan sihat. Kalau ustaz tak cergas, murid pun tak cergas, akhirnya kita saling membodohkan satu sama lain. You become stupid, I become stupid. We don't want that. We are Muslims. Kita perika tamadun, kita pencetus tamadun. Kita kena ligat, kita kena cergas. Kita kena faham agama kita semampu yang kita boleh. Ittaqullah mastata'tum, ingat hadis tu. Bertakwa kepada Allah semampu kamu. Okey, adakah Syekh Siti Jenar pelopor batiniah di Nusantara? Saya cenderung mengatakan iyalah. Okey, saya cenderung mengatakan dia. Okey, ada kata ada level khusyuk ke Ustaz? Memanglah, sudah tentu. Kan, macam orang main bola lah. Ada level-level dia. Macam orang baca buku pun ada level. Ada orang baca buku, bom meletup pun dia tak dengar. Ada orang baca buku, satu muka surat dia dah ngantuk. Kan? Ada orang baca satu muka surat, ulang-ulang tak faham-faham. Ada orang satu buku dia boleh habis dalam 1 jam. Kan? Dia tak perasan pun 1 jam dah berlalu. So tahap khusyuk tu memang berbeza-beza. Tahap kita merendah diri kepada Allah, tahap kita rasa solat kita berbeza-beza. Bergantung kepada tahap ilmu kita, bergantung kepada tahap penghayatan kita, bergantung kepada tahap usaha kita dalam solat kita. Kan? Solat kena ada usaha. Nak khusyuk kena ada usaha. Dia bukan main datang macam tu je. Kan? Sebab tu ada orang ni dia nak tahajud, dia akan tangkap feel dulu. Kan? Sebelum tahajud tu dia akan baca syair-syair cinta kepada Tuhan. Kan? Yang ditulis oleh para ulama, kecintaan kepada Tuhan. Jadi mood dah ada. Lepas tu terus pergi tidur. Jangan baca benda lain, pergi tidur terus. Lepas tu bangun pukul 3 pagi. Jadi mood tu masih ada. Jadi nak nangis senang sikit. Ni tak, semalam baru tengok bola, lepas tu tiba-tiba nak tahajud. Kan? Susah sikit lah. Dia bukan tak boleh, dia susah sikit. So kena ada feel, kena ada mood. Awak nak ada romantic dinner pun, awak kena ada feel, kena ada mood kan. Tak boleh tiba-tiba nak berromantik kan. Dia kena ada startup dia. Dia kena starter kit dia. So macam tu. Nak khusyuk dalam solat, mood sebelum solat. Ada ulama kata sewaktu awak angkat wuduk tu sendiri, awak dah mula khusyuk dah. Kan? Awak basuh tangan, minta Allah ampunkan dosa-dosa awak. Awak basuh muka awak, dosa-dosa wajah, minta Allah ampunkan dan sebagainya. Dah mula dah khusyuk dekat situ. Jangan angkat wuduk ingat dunia, lepas tu tiba-tiba takbir nak khusyuk. So ada mukadimah dia. Ada mukadimah dia dan insya-Allah dapatlah.
Apa dia? Tak dengar. Tak ada yang signifikan. Tak ada soalan yang signifikan. Baik. Saya rasa cukup buat sesi kali ini. Semoga memberikan pencerahan kepada mereka-mereka yang benar-benar ingin tahu. Bagi mereka-mereka yang nak bergaduh saja, itu saya doakan Allah buka hati awak untuk consider apa yang saya sampaikan. Dan kalau saya ada silap, saya mohon mereka-mereka yang sedar kesilapan saya betulkan saya. Nak PM pun boleh, nak buat video hentam saya pun tak ada masalah. Okey, sebab kalau kita sebarkan kesalahan, kita pun berdosa. Okey. Jadi kalau awak rasa saya salah, awak nak jumpa, kita boleh jumpa. Ini yang saya yakin betul. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat. Saya yakin apa yang dibawa oleh Abang Lepat ni ada banyak bahayanya. Tapi bukan saya condemn Abang Lepat. Bukan saya kata Abang Lepat ni kafir ke murtad ke apa, tidak. Cuma saya kata bahaya apa yang Abang Lepat bawa. Saya doakan kepada Allah, daripada Allah supaya Abang Lepat hentikan perkara-perkara seperti ini. Kita masih hidup, kita masih boleh bertaubat, kita masih boleh ubah jalan kita masih boleh perbetulkan ilmu kita masih boleh cari ilmu yang kita tak pernah dengar. Kita masih ada waktu untuk belajar bahasa Arab, kita masih ada waktu untuk belajar hadis, kita masih ada waktu untuk belajar tafsir. Dan kalau tak pernah belajar sebelum ini, apa salahnya kita belajar? Tegur-tegur, marah-marah, sindir-sindir itu benda biasa. Yang penting akhirnya kita semua akan mati, kita akan bertemu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan persoalkan kita apa yang kita buat. Kalau kita tak jujur dengan apa yang kita sampaikan, kita yang akan tanggung. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi yang mendengar, bagi yang hati terbuka untuk mengubah pendirian. Saya ucapkan tahniah dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.